Mari sama-sama kita berdoa. 我们一起进入祷告。 Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu. 主啊，感谢你再次给我们机会，可以聆听你的话语。 Kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh memberikan kepada kami pengertian, 但愿圣灵给我们觉悟， sehingga kami boleh melakukan firman-Mu itu juga di dalam kehidupan kami setiap harinya. 好让我们可以每天把你的话语行在我们的生活中。 Kami serahkan seluruh pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu. 主啊，我们把整个传扬你的话语 Demi 接 nama 在你 Tuhan 手里。 Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祈求祷告。 Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 弟兄姐妹早安。 Mari sama-sama kita membuka satu bagian daripada firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 13. 我们打开我们的圣经，是起自于《使徒行传》第2章第1到13节。 Bagian ini akan dibacakan hanya dalam bahasa Mandarin saja. 这几节经文只用华语来诵读。 使徒行传第2章第1到13节，五旬节到了，门徒都聚集在一处。忽然从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们个人头上，他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才，说起别国的话来。 那时有虔诚的犹太人从天下各国来，住在耶路撒冷。这声音一响，众人都来聚集。个人听见门徒用众人的乡谈说话，就甚纳闷，都惊讶稀奇说：“看哪，这说话的不都是加利利人吗？我们个人怎么听见他们说我们生来所用的乡谈呢？我们帕提亚人、 马代人、以兰人和住在米索波大米、犹太、加帕多家、本都、亚细亚、弗利加、庞菲利亚、埃及的人，并靠近古里奈的利比亚一带地方的人，从罗马来的客旅中，或是犹太人，或是进犹太教的人，哥里底 和亚拉伯人都听见他们用我们的乡谈讲说上帝的大作为，众人就都惊讶猜疑，彼此说：“这是什么意思呢？”还有人讥诮说：“他们无非是醒酒灌满了。” Hari ini kita memperingati Hari Pentakosta. 今天我们要庆祝五旬节。 Pentakosta di dalam Perjanjian Baru menunjukkan tentang hari turunnya Roh Kudus. 五旬节呢，在新约圣经里是代表这个圣灵降临。 Dan hari Pentakosta merupakan salah satu daripada 5 peristiwa besar yang unik dan tidak dapat diulangi di dalam kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus. 五旬节也是在主耶稣的生命与他的侍奉中，是一个独特并且无法重复的5大事件其中之一。 Mulai dari inkarnasi Yesus, baptisan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus. 就从主耶稣的道成肉身、受洗、死亡、复活，与主耶稣的升天。 Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, 当主耶稣还没有升天的时候， Tuhan memberikan satu janji kepada murid-murid bahwa Roh Kudus itu akan turun ke atas mereka. 主耶稣应许了门徒们，会把圣灵降临在 门徒们当中， Kita bisa melihat di dalam catatan Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. 我们可以看到这个使徒行传第一章第8节那里说， Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. 但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力。 Dan kemudian Yesus melanjutkan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. 接下来主耶稣继续说，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极做我的见证。 Ketika murid-murid menunggu janji Tuhan Yesus itu, 当门徒们在等待主耶稣的应许的时候， maka mereka stand firm and stand by. 他们就坚定守候。 Bagian ini membuat mereka tidak tertidur, tetapi mereka mempunyai satu gairah yang begitu meluap-luap menantikan akan kehadiran Roh Kudus itu. 这没有使门徒们在那边沉睡，但是他们却充满着这个精神期待
这个圣灵的降临。 Mereka mengingat apa yang Yesus katakan di dalam perjalanan hidupnya. 他们记得主耶稣在他的生命当中所讲到的话， Mereka mengingat apa yang Yesus ajarkan kepada mereka. 他们也记得主耶稣所教导的事， Mereka mengingat apa yang Yesus lakukan sepanjang hidupnya. 他们也记得主耶稣在他的生命当中所做的一切的事情。 Inilah yang dinantikan oleh para murid mereka, stand firm and stand by. 这就是门徒们所等待的，他们在那边坚定守候， Satu hasrat yang sedang menanti-nanti orang yang dikasihi. 他们就是渴慕那他们所爱的人。 Ada seorang ibu yang bernama Margaret McCollum. 有一位妇女叫 Margaret McCollum 的， Nah, ketika suaminya meninggal, 当她丈夫过世之后， dia tetap merindukan akan kehadiran daripada suaminya. 她仍然是很渴慕她丈夫的这个莅临。 Maka dia hampir setiap hari pergi ke salah satu MRT, stasiun MRT yang ada di kota London. 所以她每天就到伦敦这个城市里某一个这个捷运或者地铁站那里。 Dia ke sana bukan mau naik kereta, 她去那里并不是说要坐火车， tetapi dia sedang menunggu kehadiran kereta itu tiba di stasiun tersebut. 但是她是正在等待这个火车要到这个车站。 Dan ketika pintu kereta itu terbuka, 当这个火车的门打开的时候， maka ada suatu suara dari speaker 那么在这个扩音器那边就会发出一个声音， yang mengatakan mind the gap. 他在那边就说出你要注意这个空隙， Dia sedang menantikan suara itu. 他正在等待这个声音。 Itu adalah suara rekaman daripada suara suaminya. 这就是因为这声音是录她的丈夫的声音的声音。 Ketika dia mendengarkan suara suaminya itu mind the gap, 当她听到她丈夫的声音说要注意这个空隙的时候， itu menjadi sebuah ingatan bagaimana dia begitu mengasihi suaminya. 就是变成给她一个保持对她爱的丈夫的一个记忆。 Dan dia mengatakan bahwa suara itu adalah suara yang paling merdu yang pernah ia dengar. 而且她说这个声音是她一生中听过最美妙的声音。 Ketika kita menelpon pasangan kita, suami atau istri kita, 当我们打电话给我们的配偶的时候， kita senang atau sebel? 我们是否是高兴或者很厌烦呢？ Saya harap kita senang ya. 我希望大家都很高兴， Kita tidak cepat-cepat tutup telepon kita ya. 我们就不会快快的要挂电话的。 Inilah yang dilakukan oleh murid-murid. 这就是门徒们所做的， Mereka menantikan akan hadirnya Roh Kudus itu. 他们等待这个圣灵的降临。 Dan pada hari itu Roh Kudus turun di atas mereka. 那一天，圣灵就降临在他们的身上。 Nah, pertanyaannya bagi kita adalah begini. 那问题是说，对我们来说又是什么意义呢？ Apa dampak dan signifikansi ketika Roh Kudus itu turun di dalam hidup kita? 当圣灵降临在我们的身上的时候，对我们的生命是有什么样重要或者意义呢？ Apakah ketika Roh Kudus itu hadir memberikan sebuah kebangunan dan pertumbuhan di dalam iman dan kerohanian kita? 是否当圣灵降临在我们的身上的时候呢，我们的灵命就发生了复兴，我们的信心是否也成长了呢？ Apakah kita selalu merindukan Tuhan itu selalu hadir di dalam hidup kita? 是否我们仍然一直渴慕主耶稣基督莅临在我们的生命当中呢？ Tuhan hadir itu melalui firman-Nya. 我们的主透过他的话语莅临在我们的生命中， Kita rindu untuk terus merenungkan firman Tuhan. 我们一直不断的渴慕主的话语， Kita terus merindukan suara Tuhan boleh berbicara kepada kita. 我们很渴慕主的话语不断的向我们说话。 Sebab tanpa roh Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. 因为如果没有神的灵、上帝的灵，我们什么都不能做。 Seperti seorang teolog yang bernama Charles Spurgeon, dia mengatakan bahwa tanpa roh Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. 正如一位神学家，就是 Charles Spurgeon， 他这样子说：如果没有上帝的灵，我们什么都不能做。 Kita itu seperti kapal yang tanpa angin dan kita itu tidak berguna. 我们就好比这个没有风的船，就是无处可去，或者什么事都不能做。 Maka ketika Roh Kudus itu turun dan hadir di dalam hidup kita, 所以当圣灵降临在我们的生命中的时候，
seharusnya membuat kita sebagai orang percaya itu yang tadinya tertidur rohani kita menjadi bangun dan bangkit. 应该会使我们这些正在这个沉睡当中的信徒们就会醒过来。 Yang seharusnya tadinya kita mencintai dosa, kita meninggalkan dosa kita dan kita bertobat kepada Tuhan. 之前我们是爱我们的罪了，然后我们就悔改，离弃了我们的罪。 Ketika kita ragu-ragu tentang firman Tuhan, yang seharusnya ketika Roh Kudus itu turun kita menjadi semakin beriman. 当我们对上帝的话语产生疑惑的时候，那么圣灵降临在我们的身上的时候呢，我们就对主的话语更有信心了。 Maka pada hari ini kita belajar bahwa arti penting daripada kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita dan juga mempunyai satu dampak kebangunan rohani. 所以今天我们要学习，当圣灵降临在我们的生命当中的时候，会带来什么样的影响？会使我们的这个灵命怎么样的一个复兴呢？ Di dalam bagian yang pertama, kita boleh belajar melalui perikop ini bahwa Roh Kudus turun dan memberikan kebangunan rohani, maka dia akan menyatukan seluruh umat percaya di segala abad dan di segala tempat. 所以当圣灵降临的时候，会使我们的灵命复兴，会使这个历世历代的所有的信徒们合而为一。 Ketika Lukas memulai di dalam pasal yang kedua kisah Rasul ini, 当在这个使徒行传第2章的开头里， dia memulai dengan satu kalimat yang sangat tepat sekali. 他用了一个非常恰当的一个句子。 Dia mengatakan bahwa ketika tiba hari Pentakosta, 他在那里说五旬节到了。 ini mau menunjukkan bahwa apa yang telah Allah lakukan di dalam karya keselamatannya sudah digenapi. 这个表示上帝的这个救赎大功已经应验了， Bukan hari yang lain, tetapi di hari Pentakosta itu. 不是在其他的日子，而是在五旬节中。 Ini memberikan pengertian kepada kita bahwa apa yang telah Allah lakukan melalui Yesus Kristus itu sudah genap. 这个意表就是上帝在主耶稣里所行的这个救赎大功已经完成了。 Di hari Pentakosta itu seluruh orang Yahudi dan juga orang-orang non-Yahudi yang mengaku percaya kepada Allah Yahweh berkumpul di Yerusalem. 在五旬节的时候呢，那些犹太人或者非犹太人都聚集在那里， Maka Allah memakai momen itu 然后上帝就使用这个时刻， untuk menyatukan seluruh umat percaya di segala tempat dan di segala abad. 就使这个在各处各地的万民合而为一。 Ini adalah sebuah gambaran bagaimana pemberontakan manusia pada awal mulanya. 这个正在描述起初人正在这个反抗上帝的时候， Ketika manusia memberontak dan ingin melawan Allah, mereka membangun menara Babel. 所以当当人们造这个巴别塔的时候，他们要这个反抗上帝的时候， Mereka ingin mencapai Allah, 他们要到上帝那里去， tetapi usaha manusia itu dikacau balaukan oleh Tuhan. 但是上帝使人的这个计划混乱失败了。 Maka ketika hari Pentakosta itu, 所以当这个五旬节的时候， Tuhan mau menyatukan kembali suku, bangsa, dan bahasa. 上帝就要使各族、各国、万民所有的语言再次的合而为一。 Maka ketika hari Pentakosta itu tidak ada lagi yang namanya batasan tersebut. 所以在五旬节的时候，没有所谓的界限了， Baik itu gender, usia, status sosial, dan latar belakang lainnya. 无论是这个性别、这个年龄、这个社会地位或者背景， Maka dengan kehadiran Roh Kudus inilah Tuhan menyatukan seluruh umat percaya. 所以当圣灵降临的时候，上帝就使所有的信徒们合而为一了。 Tuhan ingin memberikan satu message yang penting di dalam momen Pentakosta itu. 上帝要透过五旬节，要传给我们一个很重要的讯息。 Ketika manusia memberontak kepada Tuhan, maka Tuhan melakukan sebuah rekonsiliasi. 所以当人们反抗上帝的时候呢，上帝就使人与上帝再次的和好， Rekonsiliasi antara Allah dengan manusia. 就是上帝与人的这个和好。 Maka disitulah di hari Pentakosta terjadi satu kebangunan yang luar biasa di kota Yerusalem. 所以在五旬节的时候，在耶路撒冷城
就是发生了一个很大的一个灵命的复兴。 Seorang hamba Tuhan yang bernama Timothy Keller, 一位神父叫 Timothy Keller 的， dia mengatakan di dalam sebuah bukunya yaitu The Reason for God, 他在一本书那里提到说， dia mengatakan bahwa kebangunan rohani adalah ketika Roh Kudus itu menggerakkan banyak orang secara bersama-sama. 他说灵命的复兴就是当圣灵这个感动了这个众人来悔改的时候， Untuk bertobat dari dosa dan menemukan kehidupan baru di dalam Kristus. 所以从最终悔改，好让在基督里得着新的生命。 Ketika orang bertobat dan menerima Kristus, 当人们悔改接受基督的时候， maka Roh Kudus hadir di dalam hidupnya. 那么圣灵就临到他的生命里， Maka Tuhan akan memberikan sebuah kebangunan di dalam hidupnya. 主就会更新他的生命。 Itu juga yang dialami beberapa waktu yang lalu, yaitu di Chapel Asbury University. 这也是之前在这个 Asbury 的一个Asbury 的这个大学里发生的一件事情。 Pada tanggal 8 Februari 2023, 在2023年2月的时候， di chapel tersebut ada satu ibadah yang biasa dilakukan setiap minggunya. 在那个教堂里，每个礼拜天是通常就是举行了这个主日的崇拜。 Hanya beberapa belas daripada mahasiswa di situ yang melakukan ibadah. 只有几十个这个大学生在那边参加这个崇拜。 Tetapi pada tanggal 8 Februari, 但是在这个2月8号的时候， sesuatu yang tidak direncanakan, 这个是之前没有计划的事。 tetapi ketika ibadah itu selesai, 当这个崇拜结束的时候， para mahasiswa masih tetap tidak meninggalkan ruangan itu dan mereka terus berdoa kepada Tuhan. 那些大学生却没有离开这个教堂，他们仍然坐在那边向主祷告， Mereka memuji Tuhan 他们赞美主。 dan orang-orang memperhatikan dan akhirnya banyak orang yang akhirnya ikut masuk di dalam ibadah tersebut, chapel tersebut. 因为众人就观看他们，然后他们也参加了，进到这个教堂参加崇拜， Maka berita itu menjadi tersebar kemana-mana. 然后这个新闻就传开了。 Maka berbagai kampus yang ada di sekitar yang ada di kota Amerika hadir untuk mengikuti chapel tersebut. 然后在他们的四周围的这些大学所有的这个学生们也参加了他们的这个聚会， Bahkan beberapa orang dari belahan dunia yang lain juga datang menghadiri. 甚至在其他这个国家的这些人也是来了到那个地方去参加这个聚会。 Berita itu sangat menghebohkan. 这个新闻非常的这个轰动， Tetapi Roh Kudus bekerja. 但是圣灵动工，非凡的动工。 Bahkan para rohaniwan itu akhirnya mereka menyaksikan bahwa tidak ada selebritas di sini. 然后这些神父们也看到，在那里当时没有明星， Tidak ada selebriti di sini. Yang ada hanya Yesus Kristus. 没有所谓的这个巨星，只有主耶稣在那里。 Bahkan salah satu profesor di Asbury itu dia mengatakan kami menyaksikan karya Tuhan yang mengejutkan. 甚至有一位在阿斯布利大学的一位博士，他这样子说：“我们见证了上帝这个惊讶的作为。 Kita rindu gereja kita pun juga boleh mengalami sebuah kebangunan rohani. 我们也渴慕我们教会会发生一个灵命的复兴。 Ada orang yang boleh bertekun di dalam doa. 有些人殷勤祷告， Ada orang yang bertekun di dalam memuji Tuhan dan melayani Tuhan. 有些人殷勤的侍奉主。 Hari ini Roh Kudus telah dicurahkan. 今天圣灵已经降临了， Ini sesuai dengan janji Yesus bahwa kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. 这个正如主耶稣所允许的，他允许我们圣灵会降在我们的身上，并且得着能力。 Maka pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta menjadi tonggak sejarah bagi kelahiran gereja. 所以因此，这个圣灵的降临呢，就是成为我们教会成立的一个历史， Dan juga bagi penyebaran Injil di seluruh dunia. 也是成为福音传遍天下。 Hari ini kita yang berkumpul di ruangan ini, 今天我们聚集在这个地方的， kita juga adalah orang-orang yang terdiri dari berbagai macam latar belakang, budaya, bahasa, dan tempat. 我们在这里的弟兄姐妹，我们都来自不同的背景，我们有不同的这个母语，
还有等等的这个地位。 Tetapi kita bersyukur Tuhan yang menyatukan kita. 但是我们感谢主，主使我们合而为一。 Sehingga sekalipun kita berbeda, kita tetap adalah satu di dalam Kristus. 就算我们每个人都有不同，但是我们在主耶稣基督里，我们是合一的。 Inilah karya Roh Kudus yang menyatukan seluruh umat percaya di segala tempat dan di segala abad. 这就是圣灵的这个工作，它是这个历世历代的信徒们合而为一。 Ketika Roh Kudus itu turun, 当圣灵降临的时候， para murid-murid tidak berdiam diri. 门徒们不是安静坐在那里的。 Maka di dalam bagian yang kedua, kita bisa belajar dan melihat bahwa Roh Kudus turun itu dia akan menggerakkan sebuah pemberitaan Injil. 所以这在第二部分，我们可以看到，我们可以学习圣灵降临的时候呢，才会推动我们去传扬福音。 Kita mungkin mengira bahwa murid-murid akan terpana dengan fenomena yang ada. 我们以为这个门徒们，他们就只会这个停在这个美好的现象中而已。 Mereka mendengar bunyi yang keras, yang kencang itu, tetapi tidak ada angin. 他们听到那些好像大风吹过的响声，但是却没有风。 Mereka melihat lidah-lidah api di atas kepala para murid. 他们也看到这个火焰的舌头降在门徒们的头上。 Ketika murid-murid itu melihat fenomena tersebut, 当门徒们看到这个些现象的时候， mereka tidak berdiam diri, 他们并不是坐在那边安静什么都不做， tetapi mereka keluar. 他们却出去了。 Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-11, maka di situ disebutkan bahwa mereka memperkatakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. 如果我们看刚才所读的经文11节那边说，他们就讲说上帝的大作为。 Apa yang murid-murid alami, mereka mendeklarasikan tentang keselamatan karya Tuhan Yesus. 门徒们所经历的，他们就在那边宣扬上帝的这个救赎大功。 Maka ketika orang-orang yang mendengar pemberitaan firman Tuhan oleh para murid, 所以当众人听到门徒们传扬有关上帝的大作为的时候， mereka begitu takjub. 他们非常的惊讶。 Inilah karya Roh Kudus bagi gereja mula-mula. 这就是圣灵在起初教会的作为。 Roh Kudus bekerja memberikan satu kebangunan supaya seluruh umat percaya itu bukan hanya diam tetapi mereka bergerak keluar. 上帝使信徒们这个灵命上的复兴，他们不止坐在那边什么都不做，而是出去传扬主的福音。 Seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa di dalam kebangunan rohani, 因为神父这样子说，在这个灵命的复兴中， Tuhan tidak peduli untuk mengisi bangku-bangku gereja yang kosong. 上帝并不在乎填满这个教堂里面的这个空的座位， Tetapi Allah Roh Kudus itu lebih peduli untuk mengisi hati-hati yang kosong. 而上帝更在乎的是来填满空虚的心灵。 Para murid mereka berani keluar untuk memberitakan Injil. 门徒们很勇敢的出去传扬福音， Mereka belajar untuk menjadi saksi bagi Kristus. 他们学习成为基督的见证人。 Walaupun mereka tahu itu adalah sesuatu hal yang sangat tidak mudah pada masa itu. 他们也知道当时做这件事情并不容易， Paling tidak mereka dihalangi dengan 4 kekuatan besar, 至少他们有4大的这个势力拦住他们， yaitu kekuatan politik yang diwakili oleh Roma. 就是罗马代表这个政治的势力。 Jikalau mereka keluar dan menyaksikan Yesus, mereka bisa ditangkap dan dipenjarakan, bahkan dibunuh. 如果他们出去传讲福音的话，他们会被这些罗马人抓起来，甚至会被杀死的。 Yang kedua adalah kekuatan agama yang diwakili para pemimpin agama Yahudi. 就是第二呢，就是这个犹太的这个宗教领袖，代表了这个宗教的势力。 Mereka adalah orang-orang yang sangat membenci pengikut Yesus. 他们非常憎恨这些跟随主耶稣的人。 Dan yang ketiga yaitu kekuatan filsafat yang diwakili oleh orang-orang Yunani. 第三就是希腊人代表这个哲学的势力。 Ketika mereka mendengarkan berita Injil tentang Yesus Kristus, mungkin mereka menganggap itu adalah sebuah kebodohan. 因为当他们听到这个有关于主耶稣的福音的时候，他们会认为这些都是愚拙的事情。 Dan yang keempat yaitu kekuatan si jahat. 第四
就是这个二者的势力， yang pasti akan selalu menghalang-halangi pekerjaan Roh Kudus. 它会一直不断拦阻这个圣灵的工作的。 Tetapi 4 kekuatan besar itu tidak bisa menghalangi. 但是这个四大势力却不能拦阻， Roh Kudus terus bekerja melalui murid-murid dan gerejanya sampai hari ini. 圣灵直到今天不断的透过他们主的门徒与教会不断的持续工作。 Nah, seorang hamba Tuhan yang bernama A.W. Tozer, 一位神父叫 A.W. Tozer 的， dia mengatakan bahwa tanpa kehadiran Roh Kudus tidak ada kebangunan rohani yang mungkin terjadi. 他说，如果圣灵不降临的话，那么这个灵命的复兴就不会发生了。 Tidak ada hati yang benar-benar bertobat. 没有一个真正要悔改的心， Tidak ada gereja yang sehat dan hidup. 没有一个活泼健康的教会， Tidak akan ada penginjilan yang efektif. 没有一个有效的传福音的工作， Dan tidak ada kehidupan Kristen yang benar. 也没有这个基督徒也不会过一个义的生活。 Kemudian Tozer juga melanjutkan satu kalimat. 多舍接下来就说了一句话： Jikalau kita memiliki Roh Kudus, 如果我们拥有了这个圣灵， maka kita akan memiliki keinginan untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan. 我们就有一个科目，想要成为主要我们成为的人。 Jadi Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan. 所以圣灵会使我们有能力成为合主心意的人。 Inilah yang Tuhan rindukan bagi setiap kita. 这就是上帝在我们每个人身上所渴慕的事情。 Ketika kita telah menerima Injil Kristus, Roh Kudus hadir dan hidup di dalam hidup kita. 当我们接受了福音，圣灵就活在我们的生命里的时候， Biarlah kita bukan orang-orang yang hanya duduk diam. 好让我们不只说只坐在那边静静的什么都不做的， Tetapi kita diutus untuk menjadi saksi Kristus sampai ke ujung dunia. 但是我们被差派出去传扬主的福音，直到地极。 Sekelompok ibu-ibu yang sederhana di China 一群普通的妇女们在中国， pada akhir abad yang ke-19, 在这个19世纪末的时候， mereka adalah anak-anak Tuhan yang setia. 他们是忠心的上帝的儿女们， Mereka rindu untuk membagikan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. 他们非常渴慕去把主的话语分享给那些还没信主的人。 Di masa itu adalah masa yang sangat tidak mudah di mana penganiayaan terjadi di mana-mana. 在那时候，中国是非常困难的这个事件，因为到处基督徒都会受逼迫的。 Apalagi jikalau mereka diketahui sebagai pengikut Kristus. 更何况，如果他们被发现是跟随基督的人， Tetapi hati mereka diliputi dengan satu kerinduan supaya Tuhan memberikan satu kebangunan di negara China. 但是在他们的心里面，他们非常渴慕上帝赐给中国一个复兴。 Sekumpulan ibu-ibu ini terus berdoa dan memohon kepada Tuhan. 这群妇女们，她们一直积极在一起求上帝。 Maka Tuhan mendengar doa mereka. 因此呢，上帝就听了他们的祷告。 Maka ketika awal abad yang ke-20, 所以在20世纪初期的时候， Tuhan membangkitkan hamba-hamba Tuhan di China yang begitu luar biasa. 上帝呢在中国兴起了许多上帝的神父们， Mungkin kita kenal di antaranya, 可能我们在其中也认识 seperti John Sung, 宋尚杰、 Wang Mingtao, 王明道、 Andrew G, 这个许志文、 Watchman Nee, 倪彩生、 Leland Wang. 这个王在。 Melalui hamba-hamba Tuhan ini mereka memberikan suatu kebangunan bagi China dan juga Asia. 上帝透过这些神父们兴起了这个中国以及亚洲地区， termasuk Indonesia. 包括了印尼。 Mari kita membuka diri untuk dipakai oleh Roh Kudus. 我们要敞开我们自己，好让圣灵使用我们每一个人。 Tuhan telah memberikan karunia rohani kepada kita. 上帝已经给我们每个人不同的恩赐， Mari kita siap untuk dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya dimanapun 好 kita 让我们预 berada. 备好我们的心，让上帝来使用我们，无论在何处。 Dan kita rindu gereja kita pun juga adalah gereja yang semakin dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. 我们的科目，上帝也使用我们的教会来传扬主的福音。 Yang ketiga yang bisa kita renungkan di dalam bagian ini, 还有一个部分，我们在这部分要思考的，
Ketika Roh Kudus itu turun ke atas murid-murid, 当这个圣灵降临在门徒们的身上的时候， maka Roh Kudus itu juga yang akan memberikan satu kebangunan yang besar. 圣灵也会做出一个很大的复兴， Maka dia akan memberikan satu pemulihan dan pengharapan akan kerajaan Allah yang akan datang. 他会对未来上帝的国度一个恢复与盼望。 Peristiwa Pentakosta yang terjadi di kota Yerusalem itu 这在耶路撒冷城所发生的五旬节， membuat orang-orang yang berkumpul di sana memberikan berbagai macam respon. 使在那里积极的众人给予不同的回应。 Setidaknya ada 2 respon yang dicatat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ini. 至少在使徒行传第2章那边记载了2种的一个回应。 Sebagian orang tidak percaya akan peristiwa tersebut. 一部分人不相信这个事件， Tetapi sebagian kelompok mereka justru bertanya-tanya apa yang terjadi pada peristiwa itu. 但是一部分的人却在那边不断的问：这个发生了什么事？这个什么意思呢？ Ayat yang ke-7 dan yang ke-8 di situ jelas mengatakan bahwa bukankah mereka itu semua adalah orang Galilea? 在第七节那边，他们说：看呐，这说话的不都是加利利人吗？ Tetapi ketika murid-murid itu memberitakan firman Tuhan, mereka bisa mengerti dengan bahasa mereka. 当门徒们传扬主的话语的时候呢，他们是用各国的乡谈，正在传扬主的福音。 Disebutkan sekitar ada 15 wilayah atau bahasa. 在那边说到有12个不同这个各族，还有不同的语言。 Ketika rasul-rasul itu memberitakan dengan bahasa manusia, itu juga dimengerti oleh ke-15 suku bahasa itu. 但是门徒们用他们的乡谈讲述上帝的话语的大作为的时候呢，这些来自不同各族的人也明白理解他们所说的话。 Itulah sebabnya ketika mereka mendengarkan khotbah Petrus, 所以当他们听彼得所讲的道的时候， hati mereka sangat terharu. 他们的心很感动， Tetapi mereka juga hatinya tertusuk. 但是他们的心也是好像被砸的。 Mereka sadar bahwa mereka adalah orang yang berdosa. 他们觉悟到他们都是罪人， Mereka sadar bahwa mereka telah salah menghukum Tuhan Yesus. 他们觉悟到他们惩罚主耶稣是错的， Maka mereka bertanya kepada murid-murid, apakah yang harus kami perbuat? 因此他们就问主耶稣的门徒们说：他们应当做什么呢？ Maka Petrus mengatakan, bertobat dan berilah dirimu dibaptis. 彼得就对他们说：你们应当悔改受洗。 Ketika ada seorang yang hancur hatinya datang kepada Tuhan, 当有一个人带着一个破碎的心来到主的面前的时候， Tuhan selalu siap membuka tangannya untuk memeluk kita, menerima kita. 上帝随时都敞开他的双手，欢迎迎接我们。 Oleh sebab itu, ketika kita sebagai orang yang berdosa, 当我们成为罪人的时候， kita bersyukur Tuhan menerima kita apa adanya. 我们要感谢主，因为他接纳我们原本的样子。 Tuhan tidak menuntut atau memberikan tuduhan kepada kita, 上帝却没有要求什么，也没有控告我们， tetapi Dia justru mengampuni kita dan menerima kita. 他却赦免接纳我们。 Seorang ibu yang telah membangun pernikahannya selama 21 tahun, 有位姐妹，她建立了她的婚姻大概21年， dia adalah seorang yang sangat setia dan melayani Tuhan. 她是一位忠心侍奉主的人， Dan dia juga Tuhan berkati dengan diberikan anak-anak. 上帝也祝福她，给予她儿女。 Tetapi selama 21 tahun dia membangun kehidupan rumah tangganya. 但是在21年当中，她建立了她的婚姻， Namun semuanya itu berakhir dengan perceraian. 最终以离婚来结束。 Ibu tersebut merasa malu. 这些姐妹呢，她 Dia 感到 merasa 非常 gagal 羞愧，她觉得失败， Maka dia akhirnya memutuskan untuk pindah keluar kota yang lain. 后来就决定搬到其他的城市去 Untuk 了， memulai sebuah kehidupan yang baru. 就要开始新的生活。
Dia ingin supaya dirinya dipulihkan. 他希望他被这个更新， Maka di kota itu dia tetap datang ke gereja. 在那个新的城市里，他仍然去教会， Lalu dia beribadah di sana. 他在那里参加崇拜， Dia juga berkomunikasi dengan hamba-hamba Tuhan di sana. 他也在那里与神仆们沟通。 Namun ada satu pendeta yang akhirnya memberikan satu rekomendasi, memperkenalkan duda yang tampan kepada dia. 然后有一位牧师就介绍了给他一位英俊的男士， Lalu sang ibu itu dia akhirnya memutuskan untuk berkencan, 然后这姐妹就决定要与他谈恋爱， menjalin hubungan sekian waktu, 在一段时间里建立了好的关系， dan sampai akhirnya memutuskan untuk menikah. 最后他也决定跟他结婚。 Namun sebelum menikah, sang ibu tersebut dia ingin memberitahukan kepada papa mamanya. 但是在他结婚之前，他也想告诉他的父亲还有 Lewat 他母亲， telepon dia kasih tahu bahwa dia akan menikah lagi. 他打电话给他的父母亲说他将要结婚了。 Tetapi papa mamanya yang ada di kota lain itu memohon kepada anaknya supaya jangan menikah dulu, kamu ajak calon suami kamu itu untuk dikenalkan. 但是他的父母亲却告诉他说：“你先不要那么快结婚，先把你的这个男朋友来到我们家来介绍给我们看看。” Tetapi dia menolak dan karena ada satu kebutuhan yang mendesak, akhirnya mereka melangsungkan pernikahan. 但是他却拒绝了，因为他就很急着就举行这个婚姻。 Dan setelah pernikahan itu berlangsung, 当这个婚姻举行的时候， kurang dari 24 jam, 不到24小时， sang wanita tersebut begitu terkejut 这个姐妹非常的惊讶， bahwa dia telah menikahi lelaki yang sangat membahayakan. 她已经嫁给这个危险的这位男士， Dia sungguh sangat menyesal 她非常的后悔， bahwa dia telah mengambil keputusan yang salah lagi. 她又拿了错的决定， Maka kurang lebih 1 bulan mereka bercerai. 所以不到1个月她就离婚了。 Lalu sang wanita ini dia ingin pulang kembali ke rumah papa mamanya. 然后这位姐妹她就想回到她父母亲的家， Dia tahu karena tidak ada tempat lagi yang bisa menerima dia. 因为她知道没有任何一个地方可以容纳她了， Dia sudah hancur-hancuran. 她破碎了， Dia siap dengan sebuah konsekuensi papa mamanya menolak dia. 她也是预备好心，她的父母亲会拒绝她。 Dan akhirnya dia pulang. 之后她就回家了。 Ketika tiba di depan pintu rumah, 当她到了她的家门口的时候， ternyata papanya itu sudah menunggu dia. 原来她的父亲已经在门口等待她， Dan papanya langsung memeluk anaknya ini. 她爸爸就直接拥抱她， Satu pelukan yang hangat. 这非常温暖的拥抱。 Dan sang papa membisikkan, "Welcome home." 她爸爸就轻声的对她说：“欢迎你回家。” Maka sang anak ini dia merasa bahwa apa yang dia duga ternyata salah semuanya. 然后这个姐妹她就觉悟到，她所猜测的，她所认为的一切都是错的， Tidak ada tuduhan, tidak ada hukuman 没 bagi 有 dia. 责备，没有惩罚， Yang ada hanyalah cinta tanpa syarat. 只有无条件的爱。 Dia merasakan bahwa pelukan ayahnya pada saat itu adalah satu tanda penerimaan yang paling dalam di dalam sepanjang hidupnya. 他认为当时他父亲那个温暖的拥抱，是在他生命中最深刻的一个拥抱。 Dia orang yang sudah Ojena. hancur dan yang sudah mengecewakan papa mamanya. 他已经破碎，使父母亲这个伤心的人， Tetapi diterima dengan begitu luar biasa. 但是他却那么非凡的被他的父母亲接受。 Wanita ini adalah seorang anak hamba Tuhan 这位姐妹是神仆的女儿， yang bernama Ruth Graham. 她是 Ruth Graham， Dia adalah anak daripada pendeta besar yaitu Billy Graham. 她是 Billy Graham 的女儿。 Dan sampai akhirnya dia mengatakan bahwa ayah saya itu bukanlah Tuhan. 最后她这样子说：“我的父亲不是上帝， Namun dia menunjukkan kepadaku seperti apa Tuhan itu pada waktu itu. Waktu ayahnya mengatakan, "Welcome home." 但是我的父亲当时当他拥抱我的时候呢，他展示了上帝的样子。 Saya sangat bersyukur Tuhan menerima saya apa adanya.
我感谢主，因为主接纳我原本我的样子， Orang yang tersakiti, yang terluka, dan yang hancur. 我这些受伤破碎的人。 Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kita adalah gambaran seperti orang Ruth Graham ini. 我们其实就像这个 Ruth Graham 姐妹的这个样子， Kita adalah orang yang gagal. 我们是失败的人， Kita adalah orang yang hancur karena dosa kita. 我们因为罪而破碎的人。 Tetapi ketika Roh Kudus itu turun, 当圣灵降临的时候， kita boleh diperdamaikan dengan Allah. 我们就跟上帝和好了。 Dan Tuhan juga mengatakan kepada kita, welcome home. 上帝对我们说：“欢迎回家。” Adakah kita hari ini boleh mengalami satu persekutuan bersama Allah Roh Kudus? 我们今天是否与圣灵有一个团契交通呢？ Apakah ketika kita setiap minggunya datang beribadah, berdoa, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, 当我们每个礼拜天来到教堂来敬拜主、祷告、唱诗、祷告的时候呢， justru akan membangkitkan satu gairah kita yang semakin dalam kepada Tuhan. 是否已经兴起我们的这个灵命、我们的信心，对主一个火热的心呢？ Sudahkah kita mengizinkan Allah Roh Kudus itu yang memerintah seutuhnya atas hidup kita? 我们是否允许了这个圣灵在我们的生命当中完全的掌控我们的生命呢？ Inilah proyek ketaatan kita. 这就是我们顺服的功课。 Jikalau setelah ibadah ini kita pulang dan kita merasa biasa-biasa saja, 如果我们这个崇拜结束之后，我们回家却没有感到什么改变的话， maka kita adalah orang Kristen yang paling kasihan. 我们就是最可怜的基督徒。 Kita tidak pernah mengalami hidup yang ditransformasi oleh Roh Kudus. 我们没有经历过圣灵在我们生命当中的转变， Dan tentu kita tidak akan pernah mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Kristus. 我们也没有个人的经历遇见我们主耶稣基督。 Rinduka keluarga kita pun juga dipulihkan oleh Tuhan. 我们是否我们的家庭被主复兴呢？ Jikalau kita rindu keluarga kita dipulihkan, mari kita memohon kepada Allah Roh Kudus. 如果我们渴慕我们的家庭也被圣灵复兴的话，那么我们来求圣灵。 Tuhan memberikan kebangunan melalui diri kita terlebih dahulu. 首先，上帝要透过我们先来复兴。 Kita adalah orang yang telah diperdamaikan oleh Allah. 我们已经与上帝和好了， Maka kita pasti akan dimampukan untuk menerima setiap anggota keluarga kita yang tidak sempurna itu. 我们一定有能力去接纳那不完全的我们家庭每一个成员。 Kiranya ketika kita memperingati hari Pentakosta hari ini, 但愿今天我们这个庆祝五旬节的时候， mengingatkan kita untuk semakin bersatu, 提醒我们要合一， mengajak kita untuk semakin giat untuk memberitakan Injil. 提醒我们，邀请我们每个人，鼓励我们每个人要更殷勤的去传讲福音， Dan membawa sebuah pemulihan baik itu di dalam hidup kita maupun keluarga kita, gereja kita, dan bangsa kita. 所以无论在我们自己本身，在我们的家庭或在我们的教会，都有灵命上的复兴。 Mari kita berdoa. 我们来祷告， Terima kasih ya Tuhan untuk berkat firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. 主啊，感谢你的话语， Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang boleh hadir di dalam hidup kami. 我们感谢圣灵莅临在我们的生命当中。 Penuhi kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, 主啊，求主你的灵来充满掌管我们， sehingga Engkaulah yang bertata seutuhnya atas hidup kami. 好让你完全的掌控我们的生命。 Ajar kami ya Tuhan untuk melihat karya keselamatan Tuhan yang begitu nyata. 主啊，教导我们看到并且明白你那么真实的救赎大功。 Pakailah kami ya Tuhan. 主啊，求你使用我们每一个人， Pulihkanlah keluarga kami. 求主你复兴我们的家庭。 Berkatilah pasangan kami. 主啊，求你祝福我们的配偶， Berkatilah anak-anak kami. 祝福我们的儿女们。 Tuhan bawa kami di dalam satu pemulihan dan pengharapan 主啊，带领我们进入到一个复兴与盼望， melalui diri kami. 透过我们， Keluarga kami boleh mengalami sebuah rekonsiliasi. 我们的家庭也会经历到一个这个和好， Suami istri, 丈夫与妻子， orang tua, anak-anak,
孩子与这个父母亲， menantu mertua, 这个婆婆与媳妇， semua dipulihkan oleh Tuhan. 每个人都蒙主复兴。 Terima kasih ya Bapa, 主啊，感谢你， kami bersyukur untuk berkat-Mu. 我们感谢你的祝福。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。